Adakah anda perasan dengan kemunculan secara tiba-tiba jenama produk wangian terbaru di pasaran Malaysia iaitu Bliss yang secara mengejut mencipta fenomena baru dengan bilangan ribuan usahawan sejak kewujudannya? Sebelum ini kita hanya melihat jenama luar sahaja yang membanjiri pasaran Malaysia. Namun tiba-tiba wujud satu jenama baru iaitu Bliss yang mengklaim bahawa mereka ingin menjadi peneraju dalam industri wangian negara. Ia agak mengejutkan apabila seluruh Malaysia mula dibanjiri dengan haruman dari Bliss ini. Ada pelbagai cerita yang beredar tentang bagaimana Bliss ini bermula sebenarnya. Bagaimana Bliss ini bermula? Untuk makluman anda, Bliss bermula pada 17 September 2019. Founder Bliss iaitu Muhammad Suhaimi Saiful atau lebih dikenali dengan nama Remy merupakan pengasas sebuah produk wangian terdahulu yang telah beroperasi selama 3 tahun. Pada 24 Ogos 2016, beliau bersama seorang rakan kongsinya membina jenama tersebut dengan hanya bermodal sebanyak RM50,000 dan beliau telah membuat jualan sebanyak 7 juta pada tahun pertama dengan kewujudan jenama itu. Perniagaan tersebut terus meningkat naik dari tahun ke tahun. Namun disangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Pada 20 Jun 2019 telah berlaku konflik besar di antara Remy dan rakan kongsinya yang berlarutan selama 3 bulan sehingga 3 September 2019. Demi memastikan kesinambungan syarikat tersebut, Remy telah membuat keputusan untuk melepaskan semua pegangan saham, kepentingan dan jawatannya di syarikat itu. Bersama sahabatnya yang juga merupakan tenaga kerja yang pertama bersama beliau mengusahakan jenama terdahulu iaitu Azizi bin Talib Azmi kembali melahirkan jenama baru iaitu Bliss. Bagaimana idea nama Bliss ini tercetus? Selama 2 minggu, Remy dan Azizi berbincang mencari satu jenama baru yang punya jiwa, makna dan dekat di hati mereka. Maka mereka menemukan nama Bliss di carian Google hasil daripada ratusan nama planet dan galaksi di carian tersebut. Mereka juga mendapati bahawa jenama Bliss ini merupakan nama keluarga di beberapa buah negara Skandinavia. Setelah sepakat menggunakan nama tersebut, mereka berdua telah mendaftarkan jenama tersebut di Perbadanan Harta Intelek (MyIPO). Lalu bermulalah gerakan untuk memulakan syarikat yang baru untuk jenama Bliss. Siapakah orang yang terawal bersama Remy memulakan Bliss? Remy mendapati perlu membawa masuk seorang designer untuk membuat reka, bentuk dan susunan konsep bagi setiap produk Bliss. Maka Zaini Yusof menjadi pilihan utama bagi memastikan Bliss kelihatan unik, berbeza dan mudah menarik perhatian pengguna. Maria Saiful beserta suaminya Hidayat Musa turut bersama di peringkat awal. 3 orang daripada sebahagian operasi syarikat terdahulu juga dibawa masuk iaitu Rahim Daud, Izwan Shah dan Tanisha. Remy membuat keputusan untuk menyewa unit lot di Seksyen 7 Shah Alam bagi memulakan operasi syarikat barunya. Dalam masa setahun, mereka telah menyewa sebanyak 6 unit lot yang baru dengan bilangan kaki tangan berjumlah 55 orang. Apa yang lebih mengejutkan? Bliss berjaya membuat jualan sebanyak RM500,000 dalam masa 24 hari sahaja, berbanding sasaran asal untuk mencapai RM100,000 sahaja pada bulan yang pertama. RM1 juta pertama berjaya dicapai pada bulan yang ketiga. Pada 23 Disember 2019, Bliss telah mengeluarkan produk automatic spray yang pertama di Malaysia menggunakan sistem ejen, walaupun lazimnya produk ini berada di pasaran runcit. Produk ini diberi nama Blissmatic. Seterusnya, pada 7 Julai 2020, Bliss mengeluarkan produk yang ketiga iaitu Bliss Body Perfume. Adakah anda ingin tahu berapakah jualan Bliss pada tahun 2020? Bliss telah mencapai jualan sebanyak RM12 juta pada tahun 2020. Dan sasaran ini melangkaui sasaran asal iaitu sebanyak RM7 juta sahaja. Selain dari itu, 7 outlet Bliss juga telah dibuka di seluruh Malaysia di samping hub Bliss di Kuching, Sarawak. Dijangka sebanyak 23 outlet Bliss akan dibuka pada tahun 2021 di Malaysia.
Selain daripada produk Bliss juga akan berada di beberapa buah negara ASEAN lainnya. Jadi, adakah anda merasakan bahawa Bliss bakal berkembang dengan lebih pesat lagi? Nak tahu lebih lanjut lagi mengenai Bliss? Jom saksikan video seterusnya. Bagi saya, tahun 2020 ni adalah seperti satu gempa bumi yang mengejutkan. Seluruh dunia terjejas oleh pandemik COVID-19. Walau bagaimanapun, yang lebih mengejutkan saya adalah apabila Bliss berjaya membantu lebih ramai rakyat Malaysia dalam waktu yang getir ini sebenarnya. Hai, nama saya Remy dan saya adalah founder syarikat Bliss. Bermula pada 17 September 2019, tim Bliss semakin ramai sehingga Mac 2020. Untuk company yang baru membangun, peningkatan seperti ini dikira sangat baik. Makin hari makin ramai permintaan produk Bliss. Time tu saya rasa semua orang tak expect langsung dunia kita ni akan ada world class pandemic. Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020. Semasa kerajaan announce MCO pada 18 Mac 2020, saya terus stuck. Selama 2 minggu lockdown memang disaster lah Bliss. Sales menurun dengan sangat drastik. Time tu saya memang tak boleh tidur langsung. Fikir pasal Bliss, lagi-lagi nak membayar kos operasi syarikat, struggle sangatlah. Memang chaos. At that moment, saya decide untuk contact China berkenaan face mask dan sanitizer. Hampir RM1 juta kita spend dekat situ. Tu pun ada macam-macam masalah. Dah lah ambil masa 1 bulan, sampai je airport kena beat pula tu. Dalam masa yang sama, pasaran mula pula buang harga. Dugaan betul. Time tu saya sedar, jangan buat bisnes yang memang bukan forte kita. Bila PKPB bermula, saya terkejut. Sales kita terus meningkat 3 kali ganda. Wow, kalah sales kita before pandemic COVID ni. Yelah kan, time tu ramai yang menganggur, ramai cari jalan untuk beri nafkah dekat family, ramai pekerja dibuang, diberhentikan. Bila diorang nampak peluang jadi ejen stokis Bliss, ramai yang join. Sampai ke tahap stok kita habis. Bila komitmen meningkat, sales pun kenalah tinggi. Nak tampung kos overhead dan perbelanjaan lain. So saya decide untuk release body perfume Bliss. Dari air freshener ke body perfume pula. Tak rasa pelik ke? Tapi sambutan EDP memang sangat-sangat menggalakkan. Dari situlah saya telah menjadikan Bliss sebagai satu jenama keperluan untuk semua konsumer. Alhamdulillah, daripada satu outlet Bliss, kini kita dah berkembang sebanyak 7 outlet di Semenanjung Malaysia, 1 hub Bliss di Kuching, Sarawak, dan yang terbaru, Wisma Bliss, dan insya-Allah hub Bliss akan dibuka di Sabah tidak lama lagi. Selepas 1 tahun Bliss ditubuhkan, saya tetapkan strategi saya untuk hire the right people for any position in this company. Prioriti saya adalah untuk menjaga kebajikan tim sebaik mungkin. Dulu bermula dengan 9 orang, kini dah ada 62 tim yang membangunkan Bliss. Kini bilangan reseller mencecah lebih 5,000 orang. Untuk 2021 ni, saya mensasarkan outlet Bliss akan lebih berkembang kepada 30 outlet. Malah 2 produk baru daripada Bliss bakal dilancarkan. Bukan itu saja, saya target sales akan naik sehingga RM50 juta.
Pada masa yang akan datang, saya berhasrat untuk membesarkan lagi Wisma Bliss ni kepada 2 unit untuk create environment yang lebih kondusif kepada tim saya. Saya akan pastikan Bliss menjadi top brand di Malaysia dalam masa 2 tahun lagi, memperluaskan pasaran Bliss di benua Asia dalam tempoh 5 tahun. 8 tahun ke seluruh dunia dan tempoh keseluruhan projek mega ni akan mengambil masa selama 15 tahun. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak. Y Family Team, kawan-kawan is the best supporter. Segala masalah saya kongsi bersama mereka, lagi-lagi time MCO. Walaupun saya struggle, mereka sangat membantu. Terima kasih semua. Teruskan memberi sokongan anda kepada Bliss, kepada seluruh rakyat Malaysia. Berbanggalah dengan Bliss. Thank you, Bliss. Terima kasih, Bliss.